Seterusnya, Majlis mempersilakan Tuan Syed Munawar bin Syed Mustar ke atas pentas selaku moderator bagi meneruskan sesi bicara wara bersama yang berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz. Dengan ini, saya menyerahkan majlis kepada Tuan Moderator untuk sesi bicara wara. Dipersilakan. Terima kasih tuan-tuan. Apa kata kita berikan tepukan sekali lagi paling bergemuruh kepada Tan Sri Wan Ahmad Dahlan, Wan Abdul Aziz. Saya beberapa kali menyertai dan saya sangat terhimbau setiap kali pembentangan Tan Sri dalam siri-siri jelajahnya ada saja input baru, ada beberapa nota. Namun ini bukanlah sesi tentang saya dan Tan Sri, tuan-tuan juga nanti akan diberikan ruang untuk berinteraksi dalam sesi perjumpaan ini. Saya meraihkan tetamu-tetamu semua yang hadir, Datuk Dr. Anisi Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Profesor Dr. Marinah Muhammad Arifin, Timbalan Naib Chancellor UMT, Haji Abdul Kahab Abdul Latif, Pengarah Pembangunan Persekutuan, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk-datuk, tuan-tuan, Ketua Jabatan Agensi Negeri dan Persekutuan. Assalamualaikum, saya mulakan. Salam muhibah, salam Malaysia Madani. Sebelum saya terlupa di Pavilion Al-Baltical untuk perayaan. Ni ramai dalam mood nak bercuti ni Tan Sri yang hadir pada hari ini. Jadi macam mana kita nak membangkitkan semangat itu. Saya sebelum saya melontarkan ruang ini kepada tuan-tuan bertanya, ada kalau izin saya bertanya pada Tan Sri juga. Saya mengikuti jelajah Tan Sri ini beberapa siri dan ini kesekian kalinya. Saya sebutkan tadi bahawa dalam setiap sesi perjumpaan itu ada sahaja input baru, nota yang saya buat. Cuma saya bukan penjawat awam. Walaupun saya tampil di RTM itu saya hanyalah freelance. Istilah teknikalnya dipanggil artis picisan. Picisan je Tan Sri, kecil je jawatannya di RTM itu. Tetapi saya ada sedikit cerapan pandangan lah kalau boleh saya kongsikan. Dan saya sebut ini di dalam banyak pentas siri pertemuan Tan Sri bersama penjawat awam. Saya harus menyebutkan ini meskipun sebahagian mungkin pernah dengar, Tan Sri juga pernah dengar saya menyebutnya. Satu elemen yang saya hargai hemat ini Tan Sri adalah kerana di dalam Tan Sri membingkiskannya sebagai suatu agenda, sebagai satu framework, sebagai satu kerangka. Saya dapati ada komponen di dalam itu yang sifatnya sangat actionable. Kalau kita lihat adalah salah satu halaman yang Tan Sri kongsikan tadi, bagaimana ianya harus dilaksanakan di peringkat individu, organisasi dan kesannya kepada sektor awamnya lebih menyeluruh. Jadi kalau tuan-tuan menghayati itu, mungkin saya boleh buat modulnya Tan Sri. Saya turun dan bengkelkan itu kalau diberikan ruangnya lah. Saya sangat suka itu kerana panjang sikit mukadimah saya. Kerana saya rasa kalau hemat itu benar-benar dihayati, ia boleh menjadi seperti banyak buku-buku pengurusan ini, dia ada buku utamanya. Tadi Tan Sri menunjukkan The Magic of Thinking Big. Saya ingat Peter Senge dengan Fifth Discipline, Seven Habits of the Highly Effective People. Dia ada buku field booknya yang mana boleh digunakan untuk diaplikasikan di peringkat jabatan. Jadi saya rasa itu sangat boleh dilakukan. Cuma dalam soalan saya nak membuka ini sebelum membuka ruang kepada audiens bertanya. Tan Sri menjelajah 10 bulan ini bertemu dengan pelbagai peringkat. Saya membayangkan tentu ada learning curve kerana berada di posisi persekutuan di situ sebagai KPPA berbanding dengan keperluan negeri yang pelbagai dan rencam ini. Kalau ada learning curve dalam siri jelajah Tan Sri, boleh Tan Sri kongsikan apa dah Tan Sri tengok yang telah kita laksanakan beberapa ni, apa dapatannya? Kalau ada learning curve yang boleh dikongsikan, Tan Sri. Okey, terima kasih Tuan Syed. Berdasarkan pengamatan saya dalam beberapa siri jelajah, memang penjawat awam persekutuan yang berada di negeri, dia sedikit ketinggalan dari segi informasi. Oleh yang demikian, saya memang sentiasa memberi galakan kepada semua ketua jabatan, ketua-ketua setiausaha kementerian untuk sentiasa turun padang menyelami kehendak pegawai-pegawai persekutuan yang berada di negeri. Kerana maklum saja dengan keterbatasan jarak dan juga ruang yang ada, mungkin ada sedikit ketinggalan. Namun demikian, saya percaya perkara ini akan dapat kita atasi dengan segera apabila kebanyakan ketua-ketua jabatan sekarang telah memainkan peranan dengan turun ke padang, mendengar permasalahan yang dihadapi oleh pegawai-pegawai awam di negeri, terutamanya dari segi kebajikan dan keperluan-keperluan kepada peralatan di jabatan
itu sendiri juga kita perlu lihat dengan saksama. Ya. Dan satu perkara lagi adalah saya sentiasa menyarankan pegawai-pegawai persekutuan yang berada di negeri untuk sentiasa melihat kepada peluang dan ruang yang ada untuk mengikuti kursus. Kerana dengan pembinaan capacity building, setiap penjawat awam, walau di mana jua berada, akan meningkatkan lagi keupayaan mereka di dalam melaksanakan tugas, apatah lagi dengan 7 bidang tujuan baru yang digariskan oleh kerajaan. Pegawai-pegawai perkhidmatan awam persekutuan di negeri tidak boleh ketinggalan. Kerana di negeri pun ada kapasiti yang perlu dimainkan oleh penjawat awam di negeri dalam skop yang mungkin lebih kecil berbanding dengan di persekutuan. Tetapi peranan itu tetap ada. Jadi inilah ruang yang perlu saya tutup supaya kesamaan antara penjawat awam persekutuan di negeri dengan penjawat awam di persekutuan yang berada di peringkat persekutuan tidak terlalu luas jurang dari segi pengetahuan, dari segi kebajikan dan juga dari segi suasana tempat bekerja itu sendiri. Itu kita perlu samakan dahulu. Terima kasih Tuan. Ya, mungkin itu disebut bridging the gap, Tan Sri, ya. Menjembatani di antara jurang dan juga memenuhi expectation. Tapi itu yang menarik juga kerana sementara Tan Sri sebutkan ini, beberapa siri yang sebelum ini, berbanding di sini Terengganu ni yang mendapat reaksi Dewan tadi adalah bab pusingan kerja tadi Tan Sri. Saya rasa seperti Tan Sri perlu menghuraikan sedikit soal 8 tahun, soal 3 tahun itu. Pusingan kerja ni apakah ianya pasti akan melihat satu rombakan ke? Nampak keresahan tu jelas dalam kalangan yang hadir ni, boleh Tan Sri jelaskan sedikit Tan Sri? Okey. Untuk makluman, sebenarnya isu pusingan kerja ini dibangkitkan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Ini adalah untuk memastikan tata kelola yang baik dapat kita laksanakan. Untuk memastikan tidak ada berlakunya apa yang dikatakan Little Napoleon di sesuatu organisasi kerana lamanya seseorang pegawai itu berada di sesuatu tempat. Pada saya, 8 tahun berada di sebuah organisasi adalah satu tempoh masa yang wajar. Adalah satu tempoh masa yang wajar untuk memberi peluang dan ruang kepada pegawai menimba ilmu lain di jabatan-jabatan yang berlainan. Ini juga untuk memastikan perjalanan karier seseorang pegawai itu lebih colourful. Dan pertimbangan kenaikan pangkat sebenarnya, kalau boleh saya kongsikan di sini, kerana saya adalah salah seorang ahli dalam lembaga kenaikan pangkat. Antara yang kita lihat adalah dari segi pengalaman kerja. Kalau seseorang pegawai itu hanya berada dalam sektor keselamatan sepanjang 20 tahun bekerja, mana mungkin untuk kita memberi pertimbangan untuk menjadi ketua jabatan yang bukan dalam bidang keselamatan. Padahal tempoh 20 tahun seseorang pegawai itu boleh menimba pengalaman dalam sektor keselamatan, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Jadi dengan ada multiple skilling ini sebenarnya memberi ruang kepada pegawai-pegawai untuk dipertimbangkan dengan lebih saksama dalam proses kenaikan pangkat sebenarnya. Itu salah satu perkara kenapa dibuat pusingan kerja. Selain daripada kita tidak mahu seseorang pegawai itu terlalu lama berada di dalam di sesuatu tempat, dia akan menimbulkan keadaan yang tidak berapa harmoni, di mana mungkin jika seseorang pegawai berada di dalam bidang ataupun melakukan tugasan berkaitan dengan perolehan kerajaan, kalau terlalu lama mungkin dah terlalu rapat dan kenal mesra dengan vendor-vendor, dengan kontraktor-kontraktor yang kadang-kadang memberikan masalah juga kepada pegawai untuk menolak dan sebagainya. Dan untuk sebagaimana saya nyatakan tadi, insya-Allah saya di JPA bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Datuk Dr. Anisi, Datuk Badrun Pengarah Perkhidmatan, kita akan sentiasa mempertimbangkan kebajikan pegawai. Ya. Mungkin berada di negeri Terengganu sudah lebih daripada 10 tahun, tapi rupanya dia berada di jabatan yang berlainan. Mungkin kita boleh pertimbangkan lagi. Ataupun isterinya pegawai lantikan negeri tak boleh bertukar.
Jadi kita juga akan memberi pertimbangan yang saksama. Kalau nak tukar pun mungkin kita letak di Pahang dekat sikit, dia boleh berulang. Tetapi saya percaya pegawai-pegawai yang berada di negeri pun ingin merasai pengalaman berkhidmat di federal, di persekutuan. Kerana banyak yang boleh kita belajar di federal. Itu saya rasa mungkin berjelas. Jadi jangan risau, warga perkhidmatan awam persekutuan di Terengganu, kita tidak akan sewenang-wenangnya menukarkan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi sekiranya ada perkara yang tidak boleh dipertimbangkan, barulah kita akan bawa keluar dan kita akan cari yang terdekat dengan negeri Terengganu. Mungkin bawa ke Kelantan, Pahang dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri sebagai penerima manfaat, saya anggap saya bukan penjawat awam dan proses ialah kita sebut sebagai reformasi kan. Reformasi sektor awam RPA itu juga satu yang besar. Sebagai orang awam saya menghargailah usaha itu kerana akhirnya limpahan reformasi itu manfaatnya kami yang akan menerima. Jadi terima kasihlah Tan Sri atas kesungguhan dan komitmen itu. Kalau nak disebut keberanian pun ia merupakan keputusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dalam konteks teras keberhasilan reformasi ini ada satu elemen yang bila kita rujuk kepada organisasi, saya tertarik tadi kerana Tan Sri menyebutkan bahawa ketua jabatan boleh restructure. Kalau boleh kita huraikan ini kerana saya bayangkan penstrukturan jabatan. Tadi sebut boleh bertukar jabatan. Kali ini jabatan itu boleh ditukar, akan ada cabarannya yang tersendiri. Jadi apa yang boleh, setakat mana perimeter boleh bidang kuasa ketua jabatan itu mengubah? Boleh Tan Sri beri sedikit panduannya? Okey, terima kasih Tuan Syed. Nampak Tuan Syed sangat berminat dengan perkhidmatan awam. Sebenarnya kerajaan memang ada agenda besar berkaitan dengan reformasi perkhidmatan awam. Salah satu yang sedang kita usahakan adalah untuk melakukan rasionalisasi pejabat-pejabat perwakilan kita di luar negara. Kita ada banyak pejabat perwakilan di luar negara. Kita ada jabatan immigration di luar negara. Kita ada jabatan custom juga ada di luar negara. Kita ada jabatan di agensi di bawah MITI di luar negara. Yang dimaksudkan oleh Tuan Syed ini adalah berkaitan dengan organisasi di dalam negara. Kita sebenarnya menggalakkan ketua-ketua jabatan untuk meneliti semula struktur organisasi di jabatan masing-masing. Kemudian, hasil daripada penelitian semula dan perbincangan di peringkat jabatan, sekiranya ada perkara-perkara ataupun unit-unit ataupun sektor-sektor tertentu yang sudah tidak diperlukan lagi dalam organisasi tersebut, kita boleh eliminatekan dia. Dengan itu kita boleh mempercepatkan lagi proses. Cuma ketua jabatan di peringkat agensi perlu mengemukakan cadangan penstrukturan semula ini kepada kementerian dan melalui kementerian dibincangkan di peringkat pegawai-pengawal ataupun KSU, kemudian barulah dikemukakan kepada GPA. Ini bertujuan untuk memastikan pengoptimuman sumber manusia dan juga sumber kewangan. Sekiranya sesuatu unit sudah tidak diperlukan lagi dalam proses-proses tertentu di organisasi tersebut, kita boleh cadangkan untuk ditutup. Kita selaraskan semula di mana di situ akan berlaku penjimatan kepada sumber manusianya dan juga penjimatan kepada kewangan. Itulah yang akan kita teliti. Sebenarnya boleh saya katakan bahawa pada kali ini memang hasrat kerajaan sangat jelas. Kita perlu melaksanakan reformasi berkaitan dengan perkhidmatan awam dengan tuntas, tidak ada lagi yang tertinggal. Dan ini perlu peranan daripada semua pihak difahami dan juga perlu mendapat kerjasama daripada semua pihak supaya agenda ini dapat kita jadikan sesuatu yang bersifat realiti, bukan sesuatu yang bersifat angan-angan semata-mata. Terima kasih tuan. Ya, terima kasih. Saya ingin membuka laluan. Selepas soalan saya ini, saya harap kepada audiens yang hadir dalam dewan ini juga boleh berinteraksi, bertanya dengan Tan Sri. Sebelum menangani soalan daripada tuan-tuan, persoalan yang sedikit idea sifatnya, mungkin dalam UMT ini sesuai disebut sebagai sedikit akademik ya, Prof. Kita berada dalam UMT ini kerana Tan Sri memetik beberapa idea yang besar tadi, mengasuh
the magic of thinking big misalnya, kemudian putting first thing first. Saya membayangkan seorang yang punya posisi sebagai ketua jabatan mungkin mudah mengaplikasikannya kerana dia ada helicopter view. Tapi dan saya lihat Tan Sri juga naik secara rank and file di immigration, tentu saja akan nampak. Tetapi kepada khalayak yang datang ni mungkin pegawai sokongan misalnya, bagaimana pemikiran besar itu boleh diaplikasikan untuk meningkat produktiviti mereka berbanding ketua-ketua jabatan yang boleh melaksanakan magic of thinking big ini. Sedikit nasihat daripada Tan Sri. Terima kasih Tuan Syed. Nasihat saya kepada semua ketua jabatan, ya. Walau apa posisi sekalipun pegawai-pegawai kita itu, kita perlu ada sense of meraihkan idea dan pandangan. Berilah ruang yang seluas-luasnya kepada pegawai-pegawai, walaupun mungkin dia seorang pemandu, mungkin dia seorang membantu operasi dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada saya, mereka inilah yang ada idea-idea yang baik kerana mereka melaksanakan secara langsung tugasan-tugasan tersebut. Ya. Jadi, ketua jabatan perlu memberi ruang kepada semua pegawai-pegawai di bawah seliaan masing-masing untuk memberikan pandangan. Kemudian, sekiranya pandangan tersebut boleh dibawa ke depan, jadikan satu perbincangan. Tambah baik lagi pandangan tersebut. Pasti dia akan menjadi satu idea yang boleh diaplikasikan di dalam jabatan kita. Yang paling penting, jangan tutup idea ataupun lontaran pandangan daripada pegawai kita. Setiap individu dalam organisasi perlu diberi ruang yang seluas-luasnya kerana tidak semestinya idea yang baik itu datang daripada ketua saja. Banyak idea-idea baik yang diaplikasikan di jabatan-jabatan ataupun di sektor swasta datang daripada kumpulan pekerja. Jadi, jabatan kerajaan harus melakukan satu anjakan. Bukan yang baik itu semua datang daripada ketua, daripada bos kita. Kadang-kadang yang baik itu banyak datang daripada golongan-golongan bawahan, pekerja-pekerja yang melaksanakan tugas yang di peringkat pelaksanaan sebenarnya. Jadi, saya menyeru ketua jabatan, jangan tutup peluang untuk pegawai-pegawai di bawah seliaan masing-masing memberi pandangan, tetapi raikan idea tersebut. Dan kalau boleh, setiap jabatan ada disediakan satu ruang untuk pegawai-pegawai mereka mencorekkan sesuatu idea dan ditampal di ruangan tersebut, dan ada pegawai yang mengambil tanggungjawab untuk memastikan idea-idea tersebut dilihat kemudian dibicarakan dalam beberapa forum yang telah ditetapkan. Itulah yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya, ada banyak sekali bakat terpendam yang meneman saya daripada Paya Bunga ke UMT tadi. Encik Nasir, Jabatan Pendidikan. Dia ada suara yang sangat sedap dan dia boleh menyanyi dengan baik. Rupanya dia sudah menjadi guru kepada beberapa penyanyi-penyanyi yang baru meningkat naik. Cuma kami tak sempat habis satu lagu lah daripada Paya Bunga ke sini tadi. Mungkin selepas ni MC-nya Encik Nasir akan berada di rostrum itu, mana kita tahu kan. Dengan sedikit panduan tentu saja Encik Nasir boleh menjadi MC. Silakan tuan-tuan yang ingin berinteraksi, saya berikan ruang ini. Saya lihat ada 2 mikrofon di tengah-tengah ini. Manfaatkan ruang ini untuk ya, sila tuan. Maju terus ke mikrofon. Kalau satu demi satu, silakan. Boleh berkenalan sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Wazir, Wan Abdul Wahab. Sekarang ni sebagai Presiden Persatuan Pentadbir Universiti Awam Malaysia, ataupun kalau dekat yang tina staf UMT lah. So saya ada satu soalan, satu cadangan tambah baik kepada Tan Sri, dan juga maybe Tan Sri boleh respon lah. Iaitu kalau kita tengok kepada 7 bidang tujuan baharu negara, 3 teratas tu dinominasi oleh kalau ikut dia punya career path tu adalah orang ICT. Iaitu kalau saya boleh sebut dekat sini balik, yang pertama iaitu kecerdasan buatan ataupun AI, yang kedua keselamatan cyber, yang ketiga transformasi digital. Okey, cadangan saya dengan mengambil syafaat di bawah teras keberhasilan reformasi yang ketiga,
iaitu di bawah komponen pembangunan organisasi yang menekankan 4 strategi rasionalisasi dan juga perstrukturan semula organisasi. Saya ingin memberi satu cadangan, iaitu penambahbaikan ke atas pegawai ICT yang berada di jabatan dan juga organisasi masing-masing. Kalau kita tengok pada hari ini, kebanyakan pegawai-pegawai ICT hanya menjadi orang belakang tabir. Dia tidak berada di depan. Jadi kalau kita tengok kepada bidang tujuan tu, dia lebih kepada orang ICT. So saranan saya supaya maybe JPA dan juga Tan Sri boleh membuat sesuatu supaya orang ICT ni juga dia bukan setakat menjadi pimpinan kepada pusat ICT ataupun pusat ICT di organisasi masing-masing, ataupun bukan setakat dekat jabatan digital negara saja, tetapi dia boleh merentasi PTJ, jabatan dan juga organisasi lain yang boleh melonjakkan prestasi perkhidmatan awam yang ada pada hari ini. Itu saja saya punya cadangan tambah baik, dan juga maybe Tan Sri boleh bagi respon yang baiklah untuk cadangan ini. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Wan. Penambahbaikan pegawai ICT. Di sini ICT, di sini ada ikan celup tepung ICT tu. Tepi airport je. Itu satu istilah lain tu. Information Communication Technology, ICT. Di sini ikan celup tepung ICT. Okey, terima kasih kepada saudara yang memberi cadangan tadi. Memang bidang tujuan yang dinyatakan tadi lebih berlatar belakangan kepada digitalisasi, ya. Dan cadangan tadi sebenarnya perlu kita teliti dengan saksama, ya. Kerana memang skop pegawai IT adalah sebagaimana yang ada sekarang, ya. Sebagaimana yang ada sekarang. Dan sekarang ini ketua bagi jabatan digital juga datang daripada pegawai ICT, ya. Jadi saya memang ada berbincang baru-baru ini dengan ketua pengarah jabatan digital berkaitan dengan laluan kerjaya yang lebih baik kepada pegawai-pegawai ICT ini, ya. Bukan hanya berada di belakang tabir. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan teliti dengan sebaik mungkin untuk kita juga melihat bahawa pegawai ICT bukan hanya pelengkap kepada pentadbiran dalam negara, tetapi juga dia merupakan satu komponen yang penting. Kerana dunia sekarang ini memang menuju ke arah teknologi. Dan perkhidmatan awam juga kita akan beralih daripada manual kepada E2E proses. Jadi kepentingan kepada pegawai-pegawai dalam bidang ICT ini sangat perlu diberi perhatian yang lebih oleh pihak kerajaan. Jadi terima kasih kepada cadangan saudara tadi. InsyaAllah perkara ini saya akan minta pengarah ataupun ketua pengarah Datuk Dr. Ainisi untuk follow up balik dengan jabatan digital untuk kita duduk bersama. Mungkin kita perlu bengkelkan perkara ini, kerana saya amat memahami bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang ingin menjadikan Malaysia sebagai hub AI di peringkat negara ASEAN. Jadi kita perlu bersedia bukan hanya dari segi fasilitinya, tetapi juga perlu bersedia dari segi sumber manusianya. Ya. Terima kasih. Ya, saya boleh bayangkan Tan Sri, bila kita ingin mengemudi AI masuk ke dalam sektor awam, the most convenient gateway untuk adoption dan adaptation adalah jabatan ataupun unit bahagian ICT ini sudah semestinya. Silakan selanjutnya yang ingin bertanyakan soalan boleh maju ke mikrofon yang disediakan. Saya lihat ada 2 mikrofon di tengah-tengah ini. Ada lagi? Belum hangat? Ya, sila terus saja maju. Perlu saya hangatkan lagi untuk bertanya soalan? Boleh saya berkenalan sikit, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Tan Sri sudi datang ke Terengganu. Saya Rusli daripada Pejabat Meteorologi Terengganu. Cik Yusri dari pejabat? Rusli, Oh, Pejabat Meteorologi. Baik. Ramai hari ini kami ada 7 orang. Okey, tadi Tan Sri sebut berkenaan dengan keseronokan bekerja. JPA akan mengeluarkan garis panduan. Mungkin kalau boleh Tan Sri bagi sedikit preview berkenaan dengan hal tersebut. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dia sebenarnya
dalam sesebuah organisasi, elemen keseronokan bekerja mesti ada. Kalau kita hanya buat kerja tanpa ada rasa keseronokan, output dia tidak akan menjadi yang terbaik. Jadi oleh yang demikian, kerajaan melalui ketua setiausaha negara telah menetapkan bahawa setiap jabatan mesti mewujudkan elemen keseronokan bekerja di organisasi masing-masing. Sebenarnya keseronokan bekerja ni sangat subjektif. Mungkin bagi saya keseronokan bekerja, kalau petang-petang saya diberi sedikit ruang untuk jamming, kerana mungkin saya suka main gitar. Tetapi ada orang lain, keseronokannya mungkin keedahnya lain. Oleh yang demikian, JPA tidak akan keluarkan pekeliling. JPA akan keluarkan garis panduan. Sebab tu kita tak keluarkan pekeliling keseronokan bekerja. Kalau pekeliling semua kena ikut JPA tulis ya. Jadi JPA akan keluarkan garis panduan di mana ketua jabatan perlu mengadakan perbincangan dengan kaki tangan ataupun mungkin mengadakan sedikit survey dengan kaki tangan di organisasi masing-masing apa cadangan mereka. Tapi yang pasti keseronokan bekerja tersebut tidak boleh mengganggu gugat masa bekerja kita. Perkara ini telah pernah saya wujudkan semasa saya berada di JPA pada tahun 2015 yang lalu, di mana saya telah wujudkan band JPA for You namanya pada masa itu. Jadi pada setiap hari Khamis, Ketua Jabatan KPPA pada masa itu, Tan Sri Zabidi, memberi sedikit kelonggaran kepada pegawai-pegawai JPA, maknanya dia memberi sedikit masa dalam 15 minit lebih awal untuk jamming dengan band tersebut. Itu antara yang diwujudkan. Ada juga jabatan mereka mengadakan program-program tertentu, seperti mengadakan program Hari Keluarga pun antara keseronokan bekerja yang boleh merapatkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Pokoknya keseronokan bekerja mesti disesuaikan dengan jabatan dan organisasi masing-masing, tidak perlu sangat terikat, dan ketua jabatan perlu memberi ruang untuk diwujudkan perkara-perkara seumpama ini. Terima kasih. Ya, seronok ni subjektif kan Tan Sri? Tan Sri seronok jamming, main gitar, ada yang seronok makan ikan celup tepung. Jadi macam mana ketua jabatan nak menangani kerencaman ini? Itulah antara fleksibiliti, keluasan yang ditawarkan. Silakan, tuan-tuan boleh manfaatkan lagi. Boleh berkenalan sedikit, siapa? Assalamualaikum Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salfarina. Saya daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Right. Saya ada satu soalan kepada Yang Berhormat Tan Sri. Apakah mekanisme pemantauan yang akan digunakan untuk kita menilai keberkesanan reformasi yang dilaksanakan di peringkat agensi persekutuan ini supaya kita dapat bergerak bersama-sama, kerana saya yakin bahawa inisiatif ini sangat baik dan saya sambut dengan baik untuk organisasi saya sendiri. Jadi bagaimana mekanisme pemantauan tersebut Tan Sri? Mungkin Tan Sri boleh komen. Thank you. Okay, terima kasih pada puan yang bertanya tadi. Dari segi pemantauan memang perlu dilaksanakan oleh ketua jabatan ataupun penyelia. Namun demikian, perkara paling pokok di dalam kita melaksanakan reformasi perkhidmatan awam ini adalah kesedaran yang perlu ada dalam diri setiap penjawat awam itu sendiri. Kita perlu sedar akan tanggungjawab kita sudah berbeza berbanding dengan masa-masa yang lalu. Ya. Tuntutan daripada rakyat sangat tinggi. Rakyat sekarang inginkan perkhidmatan yang lebih baik daripada sedia ada. Jadi pemahaman kepada tanggungjawab dan juga keupayaan untuk kita sentiasa merubah, melakukan inovasi dalam setiap perkhidmatan kita itu sangat diperlukan. Dan sudah pasti ketua jabatan perlu membuat penilaian.
terhadap apa yang kita lakukan, kita laksanakan perubahan tersebut. Ya. Rakyat sekarang sangat mementingkan proses kerja yang cepat. Kalau boleh dapat nombor tu dalam masa 10 minit dah dipanggil. Tetapi itu adalah sesuatu yang agak sukar untuk kita laksanakan kerana volume yang memerlukan perkhidmatan tu banyak. Jadi sebagai penjawat awam, kita perlu sentiasa meneroka idea-idea baru. Kita perlu sentiasa melihat kepada proses kerja sedia ada untuk kita tambah baik lagi. That's why saya sentiasa menyarankan kepada ketua-ketua jabatan untuk sentiasa membuat benchmarking, untuk sentiasa membuat perbandingan dengan negara-negara lain yang lebih maju, yang lebih baik dari segi perkhidmatannya. Saya suka berkongsi semasa saya berada di ICU Jabatan Perdana Menteri, yang mana salah satu tugas hakiki ICU Jabatan Perdana Menteri adalah untuk membasmi kemiskinan. Ya. Jadi saya apabila menjawat jawatan sebagai Ketua Pengarah ICU setahun yang lalu, perkara pertama yang saya tanyakan kepada pegawai yang melaksanakan tanggungjawab tersebut adalah negara mana yang tuan ataupun puan lakukan benchmarking untuk negara kita Malaysia menurunkan kadar kemiskinan sama ada miskin ataupun miskin tegak. Tapi surprisingly jawapannya tidak ada kita buat benchmarking. Kita hanya berdasarkan apa yang kita fikirkan sesuai untuk negara kita dan berdasarkan apa yang telah kita laksanakan sebelum ini. Dan saya meminta supaya bahagian kewangan ICU menyediakan sedikit peruntukan untuk pegawai-pegawai membuat lawatan benchmarking ke negara yang paling berjaya menurunkan kadar kemiskinan, iaitu ke negara Chile. Jadi kita belajar daripada negara yang berjaya. Kita tidak boleh syok sendiri dengan kerangka yang ada dalam kaedah kita melaksanakan sesuatu inisiatif tersebut. Kemudian kita belajar daripada negara Korea bagaimana mereka kreatif untuk menawarkan kursus-kursus yang perlu dilengkapkan dengan golongan yang miskin ini supaya akhirnya mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup tanpa lagi perlu bergantung kepada kerajaan. Untuk negara kita memang kita masih bergantung lagi kepada kerajaan. Setiap kali belanjawan kita mengharapkan PM umumkan STR dan pelbagai lagi subsidi. Apabila subsidi diesel ditarik aja ramai yang melenting. Jadi sampai bila negara kita perlu bergantung kepada subsidi kerajaan? Kerana dengan pemotongan subsidi inilah sebenarnya boleh dichannelkan kepada pembangunan negara yang lain seperti pembinaan sekolah, hospital dan jalan raya. Jadi sebagai penjawat awam, kita jangan cepat puas hati dengan perkhidmatan kita, tetapi teruskan dengan meneroka idea-idea baru melalui pembacaan, melalui benchmarking dengan negara-negara lain untuk kita mempertingkatkan lagi perkhidmatan kita kepada rakyat. Itu yang sepatutnya sentiasa ada di dalam setiap pemikiran ketua jabatan dan juga pegawai perkhidmatan awam, tidak kira di peringkat mana saudara-saudari berada, tetapi lontarkanlah idea-idea yang mungkin boleh dijadikan satu panduan baru di dalam kita memberi perkhidmatan kepada rakyat di negara kita. Terima kasih. Tan Sri, sementara Tan Sri menimbulkan ini, boleh soalan rakyat? Saya anggap saya rakyat lah sebab yang lain ini penjawat awam kan. Kerana dalam sesi banyak temu bual saya, selalu saya tanyakan soalan ini Tan Sri. Kerana sementara Tan Sri menyebut soal best practices. Hari ini best practices from all over the world kita sudah boleh akses dan pelajari. Melawat itu lebih penting lagi lah. Tapi maksudnya saya membayangkan banyak inisiatif kerajaan ini kebanyakannya juga adalah hasil daripada realiti baru yang sedang berubah dan ada banyak negara lain di dunia yang mungkin lebih terkehadapan
Jadi untuk kita mengetahui best practices ni, accessibility kepada internet sudah memungkinkan ia berlaku. Tetapi dalam kacamata Tan Sri sebagai KPPA, cabarannya daripada best practices di negara sana, di negara sini, bila kita nak laksanakan di Malaysia tu cabarannya apa? Adakah penjawat awam kah? Struktur kah? Kerana saya gunakan istilah ini Tan Sri, saya kata tiruvasi, tiru dan inovasi. Tiru dalam arti kata kemudiannya kita inovasikan mengikut customize. Bagaimana itu boleh dilakukan? Kerana saya rasa tak sukar untuk kita tanya, okey ini nak buat, which is the best country? Ini nak buat. Jadi saya bayangkan ketua jabatan semua pun boleh lakukan yang sama. Tapi daripada mengetahui sehingga ia boleh dilaksanakan. Cabarannya apa Tan Sri? Ya, terima kasih Tuan Syed. Memang kalau isu berkaitan dengan inovasi yang berlatar belakangkan kepada IT, sudah pasti infrastruktur berkaitan dengan internet itu perlu lengkap. Ya. Memang banyak keluhan apabila saya mengadakan lawatan ke negeri-negeri, antara yang dibangkitkan adalah kelajuan internet yang agak perlahan di negeri-negeri berbanding dengan di Lembah Kelang. Ya. Tetapi saya melihat di bawah Kementerian Digital yang berhormat Gobing Singdio sedang bertungkus lumus untuk menjadikan negara kita ini berada di bawah 5G. Dan perkara ini sudah pasti memerlukan sedikit masa, perlu dilaksanakan secara berfasa. Jadi apabila, pada pandangan saya, apabila kelengkapan infrastruktur berkaitan dengan internet ini telah dapat kita pertingkatkan lagi, banyak perkara-perkara yang boleh kita laksanakan untuk kita lakukan inovasi terhadap sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam itu sendiri. Ya. Sebagai contoh, mungkin perkhidmatan berkaitan dengan immigration. Ya. Mungkin ada setengah tempat di dalam negara kita ini masih perlu dilaksanakan secara manual kerana kekangan kepada internet yang sekejap ada, sekejap tidak ada, dan juga sistem yang down dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu kita lengkapkan dahulu dengan infrastrukturnya, kemudian barulah kita boleh laksanakan segala perkara yang ingin kita lakukan inovasi ataupun nambahbaikan kepada proses kerja tersebut. Ya. Dan satu lagi adalah yang paling penting adalah dari segi keterbukaan ketua jabatan bersama dengan pegawai-pegawai itu sendiri. Keterbukaan saya di sini bermaksud sentiasa memberi ruang kepada pegawai-pegawai bawahan ataupun pegawai-pegawai daripada bahagian lain untuk memberi pandangan. Jangan apabila ada pandangan kita merasakan bahawa kita dikritik, kita tak suka. Tetapi jadikan pandangan ataupun kritikan itu sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu untuk kita bergerak lebih baik daripada yang sedia ada. Kerana positive thinking selalunya dia akan menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Jangan kita sentiasa negative thinking, ada aja orang kritik kita lambat, kita marah dan sebagainya. Lontarkan jauh-jauh sikap sebegitu, tetapi terima dengan hati terbuka bahawa kritikan tersebut pasti suatu hari kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itu perlu ada di kalangan ketua jabatan, dan juga ketua jabatan perlu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada pegawai bawah untuk memberi pandangan dan idea. Saya pasti sekiranya itu boleh dijadikan satu amalan ataupun praktis di dalam jabatan kerajaan, kita akan boleh bergerak ke hadapan dengan lebih cepat lagi, insya-Allah. Silakan Tuan, sudah bersiap sedia tu di mikrofon. Kita berkenalan sikit. Nasi lemak adunan bonda, makan dengan kerisi merah. Kami tabik sekalian ada, dengan pantun kami sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jual perlu dibeli ke? Kami berbahagia Tan Sri, Tuan Syed. Saya silakan. Nama saya Azhar Haji Othman. Cik Azhar. Dari Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Terengganu. Tan Sri, saya melihat cadangan untuk menzahirkan keseronokan bekerja itu adalah suatu langkah yang baiklah dalam perkhidmatan awam. Dan saya mohon mencadangkan oleh kerana skim kami, skim bakat dan seni, dan saya melihat
Penjawatan Bakat dan Seni ini berada di bawah Motek. Dan sekiranya keseronokan bekerja ini nak dibawa kepada perkhidmatan awam, saya mencadangkan makna Tan Sri makna buka lebih luas skim bakat dan seni ke jabatan-jabatan lain atau kementerian lain. Itu saja Tan Sri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Tak sangka orang Terengganu pun pandai pantun ya. Saya ingat orang Melaka dengan Negeri Sembilan je pantun. Okey, terima kasih Saudara Azhar atas cadangan tersebut. Kalau tak silap saya sebenarnya dari segi skim bakat ni pun dah ada di jabatan-jabatan lain ya. Kalau tak silap saya, contohnya macam di GPA saya ada skim bakat tu yang designer. Designer pun ada di GPA dan di jabatan-jabatan lain. Tapi apapun pandangan daripada saudara tadi kita akan lihat balik. Kerana sebenarnya untuk makluman, sistem saraan perkhidmatan awam yang baru ni belum selesai lagi. Kita baru selesai fasa pertama. Fasa pertama yang Amat Berhormat Perdana Menteri minta selesaikan bab gaji dulu. Itu kita bertungkus lumus, saya masuk hari pertama saya dah diberi arahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seminggu daripada sekarang bentang kepada saya dalam mesyuarat berkaitan dengan SSPA. Saya baru seminggu saya masuk. SSPA pun tak berapa nak faham lagi sebab saya daripada Jabatan Perdana Menteri. Tapi di situ saya melihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat mengambil berat kepada kebajikan penjawat awam. Saudara-saudari harus berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana pelarasan gaji pada kali ini adalah yang terbaik dalam sejarah. Tidak pernah berlaku. Beliau sangat prihatin supaya penjawat awam keluar daripada kepompon kemiskinan. Dan Alhamdulillah, kalau dulu gaji terendah penjawat awam adalah 1795. Tapi gaji terendah sekarang selepas SSPA adalah 2,135, makna melepasi RM2,000. Jadi suatu perkembangan yang sangat baik, insya-Allah. Dan ini pastinya akan memberi dampak yang lebih baik semasa pencen nanti. Jadi untuk SSPA ini sebenarnya masih ada ruang untuk kita membawa cadangan-cadangan yang bernas, yang baik untuk kita pertimbangkan dalam fasa kedua dan ketiga nanti di bawah laluan kerjaya, di bawah pembangunan bakat dan laluan kerjaya. Jadi saya minta pengarah bahagian yang ada, pengarah BPO tak ada pada hari ini, bahagian pembangunan modal insan tidak ada pada hari ini, tapi saya rasa pengarah-pengarah lain boleh take note untuk kita bawa dalam perbincangan di GBA. Terima kasih. Tan Sri, soalan rakyat juga, soalan rakyat. Sebab saya bayangkan logik saya, sepatutnya SSPA ini tidak ada keraguan, sign je. Tapi semacam ada lagi yang ragu-ragu, sedangkan sekali imbas saya tengok, tak logik, tak terima ni. Tan Sri boleh bantu saya faham, kenapa masih ada yang mempertimbangkan ini? Apa faktornya yang mungkin kalau ada? Agaknya apa? Saya cuba nak faham. Okey, terima kasih. Daripada pengamatan saya, Tuan Syed, dan berdasarkan sesi libat urus yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai GPA ke seantero negeri. Okey. Kita telah berakhir di negeri Kelantan, dah selesai di peringkat kerajaan negeri. Sebenarnya mungkin sedikit kurang kefahaman yang menyebabkan pegawai-pegawai kita ragu-ragu untuk melaksanakan, untuk memilih option berkaitan dengan SSPA. Kalau diperhatikan betul-betul dan dengan saksama juga, sebenarnya SSPA ni lebih baik daripada sistem SSB sedia ada ataupun SSM sebelum ini. Pertama, sudah pasti dari segi gajinya yang lebih baik, di mana pengakhiran kepada pencen yang akan lebih baik. Kemudian laluan kerjaya juga lebih luas. Kita laksanakan. Cuma ada sedikit yang mungkin kurang pemahaman yang menyebabkan mereka ragu-ragu untuk memilih SSPA. Tetapi
perkara ini kita akan tangani dengan sesegera mungkin, di mana kita akan memberi penjelasan yang lebih lanjut kepada pegawai-pegawai daripada jabatan atau kementerian-kementerian tertentu supaya mereka lebih memahami kenapa mereka sebaiknya menerima SSPA berbanding kekal dalam SSM mesti ada. Ya. Saya mengambil contoh satu perkara, iaitu berkaitan dengan pemberian vaksin. Ya. Sebenarnya dalam SSPA ada permohonan daripada mereka-mereka yang bertugas di tempat yang memerlukan mereka divaksinasikan. Contohnya penyedia makanan yang bertugas di institusi latihan. Mereka perlu mengambil vaksin, apa nama tu? Saya lupa dah nama. AstraZeneca. Oh, bukan. Itu vaksin COVID. COVID. Ini bukan untuk vaksin. COVID. Okey. Ini untuk makanan. Untuk mereka yang bertugas sebagai penyedia makanan, mereka perlu mengambil satu vaksin untuk memastikan tidak ada berlaku jangkitan sekiranya ada penyakit yang dihadapi oleh mereka. Okey. Keluhan daripada mereka-mereka yang bertugas dalam bidang tersebut adalah mereka perlu bayar sendiri sebelum ni. Betul. Dengan harga yang agak mahal. Maka daripada cadangan tersebut, kerajaan mempertimbangkan untuk memberikan vaksin tersebut secara percuma. Bukan nak bagi AstraZeneca ke Sinovac ke, bukan. Ini bukan vaksin COVID. Tapi mungkin mereka tak faham. Mereka khawatir sign aja SSPA kena bagi sekali lagi vaksin AstraZeneca dan COVID. Bukan. Ini hanya untuk khusus penyedia makanan. Kalau PDRM, Datuk Khairi tak perlu ambil COVID. Tak perlu ambil vaksin tersebut. Ini kau tak silap, vaksin typhoid kau tak silap. Untuk mengelak mereka berlaku jangkitan kerana mereka adalah penyedia makanan. Begitu juga dengan petugas-petugas kesihatan yang perlu mengambil beberapa jenis vaksin yang berkaitan dengan tugasan tersebut. Tapi ramai juga yang tak faham. Ada yang hantar surat kepada saya, tolong keluarkan ini kerana kami tidak mahu jadi macam dulu wajib ambil vaksin COVID dan sebagainya. Ini tidak berkaitan langsung. Kalau saudara-saudari bekerja sebagai pembantu pejabat atau PA, memang tak perlu. Kecuali kalau bos dia tu ada COVID, dia kena ambil lah kot. Itu salah satu tuan saya. Inilah untungnya zaman AI ni Tan Sri. Saya tengok ni ada penyakitnya, vaksin hepatitis A, tetanus, influenza dan juga typhoid. Itu jenis vaksin. Jadi kita banyak hari ni boleh cross check di sepanjang bual bicara dan juga di sepanjang pembentangan kita boleh menyemak. Saya yang berlaku pada saya Tan Sri kerana sesi saya dengan Tan Sri ni dah agak kerap. Bila di luar ada yang datang jumpa saya selepas acara jumpa di KL, saya nak tanya kamu ni, SSPA ni sebenarnya bagus ke tak bagus? Dia tanya saya pula, macam saya ni ulama SSPA. Saya pun menjawab, maka rugilah mereka yang tak sign. Saya kata gitu je lah kan. Sebab saya, umumnya saya tak nampak logiknya kenapa tak terima dalam keadaan ia sangat bagus. Ya. Dan kepada awam juga, saya suka, satu elemen yang saya suka adalah apabila pertanggungjawapan beban taklif lebih besar daripada ketua jawatan. Kerana satu soal jawab yang selama ini saya sukar mencari jawapan adalah apabila keluar laporan audit. Saya selalu saja bertanya soalan yang sama dan dapat jawapan yang sama. Saya lihat dengan SSPA ini sebagai rakyat, kita suka kerana lepas ini pertanggungjawapannya lebih jelas. Jadi kepada rakyat bagus, kepada penjawab awam apatah lagi. Itu je lah jawapan saya setakat ilmu yang saya ada bersama dengan Tan Sri. Silakan. Minta maaf, lama berdiri. Berkenalan sikit. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, nama saya Zairi daripada Jabatan UKO dan Pemetaan Negeri Terengganu. Sila Cik Zairi. Saya ada satu soalan kepada Tan Sri. Mungkin sebelum ni kita pernah dengar cadangan untuk bekerja selama 4 hari seminggu. Okey. 4 hari seminggu. Mungkin dekat Malaysia ni perkara ni dicadangkan oleh Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, iaitu daripada Sheikh Hussein Sheikh Husman dan juga daripada QPAC sendirilah. So kalau kita tengok cadangan bekerja 4 hari seminggu ni, kalau kita tengok dalam dunia ni ada 5 negara yang telah implement lah. Seperti contoh kalau kita tengok dekat Belgium, dia menggunakan sistem macam dia memadatkan waktu kerja. Maknanya kita kerja lebih pada waktu
lebih pada 8 jam lah dalam satu hari. Ya. So bila lebih tu mungkinlah kita dapat memendekkan waktu pekerjaan tu, yang maknanya kita membolehkan kita untuk macam mana? Membolehkan kita untuk kerja selama 4 hari. So dekat Belgium tu dia memanjangkan waktu bekerja lah. So macam tadi kita bercakap berkenaan dengan keseronokan bekerja bagi penjawat awam. Baik. Mungkin kalau bila kita bekerja 4 hari seminggu ni, mungkinlah penjawat awam yang berjauhan dengan keluarga contohnya kan, atau mungkin dia boleh gunakan sistem ni, maknanya dia kerja contoh satu hari 12 jam. So bila kita tambah jumlah bekerja tu, mungkinlah cukup untuk 1 jam tu untuk dia cover satu hari tu kan. So pada waktu yang sama mungkinlah ini dapat menyelesaikan masalah untuk yang PJJ, yang macam yang berdukulara, yang berjauhan dengan family. Kalau kita tengok dekat Iceland pun dia dah implement sistem macam ni, dan dia menunjukkan satu keputusan yang positif lah dari segi hasil tu, dari segi productivity penjawat awam, dan mungkin pada waktu yang sama penjawat awam ni dia dapat meluangkan masa dengan keluarga. Okay. Dan saya nak minta pandangan lah daripada Tan Sri berkenaan cadangan yang sebelum ni yang pernah kita dengar. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Zahiri. Panjang huraiannya tu, ceritanya kerja 4 hari seminggu. Pandai dia mengulas. Boleh jadi pengacara TV tu Cik Zahiri. Okey. Sila Tan Sri. Terima kasih saudara daripada Jabatan UKO. Ya. UKO dan Pemetaan Negeri Sembilan. Sebenarnya tak banyak negara yang bekerja 4 hari seminggu ni, ya, macam saudara nyatakan tadi. Dan dalam konteks negara kita Malaysia, kita masih belum lagi berada pada tahap untuk kita kerja 4 hari seminggu, ya. Kerana kita pun sedia maklum bahawa negara kita dari segi ekonomi pun baru saja pulih daripada pandemik COVID-19. Kita baru nak membina kembali negara kita daripada segi ekonomi. Memang mungkin suatu masa nanti perkara ini boleh dipertimbangkan, tapi untuk masa sekarang saya tidak nampak ada kewajaran ataupun signifikannya untuk kita meletakkan hari bekerja untuk penjawat awam ni 4 hari seminggu. Kalau kita tanya company, lagi bos, lagi tokai marah. Divisi dia kata malas, 4 hari je seminggu nak kerja, gaji nak tinggi. Apatah lagi kita baru je PM naikkan gaji, kemudian kita nak cadang pula kerja 4 hari seminggu, mungkin memang saya kena marah lah kalau saya cakap dengan PM macam tu. Tapi tak apa, apapun dah ada negara yang melaksanakan sedemikian rupa. Mungkin pada pandangan saya sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, belum masanya untuk perkhidmatan awam di Malaysia untuk menuju ke arah bekerja 4 hari seminggu. Tetapi sebenarnya lain-lain kemudahan kita dah sediakan. Kita dah ada pun boleh bekerja daripada rumah. Cuma saya tak tahu Ketua Jabatan di Terengganu ni sedar ataupun tidak bahawa kita membenarkan bekerja daripada rumah. Cuma bekerja daripada rumah itu perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Jabatan dan ada tugasan yang diberikan untuk dimonitor. Salah satu sebab kita memberi peluang untuk kerja daripada rumah juga adalah mungkin ada isu yang berkaitan dengan perubatan kepada pasangan, anak-anak dan sebagainya. Kita benarkan. Tapi saya tengok tak ramai pula yang nak bekerja dari rumah. Sebab tak seronok tak jumpa kawan-kawan. Tapi apapun pandangan tadi kita akan take note. For the time being memang kita tidak boleh laksanakan lagi lah. Terima kasih. Tan Sri, soalan susulan daripada itu adalah enterprise macam saya ini memang tertekan lah kenaikan gaji minimum, kami terpaksa naikkan juga, dan soal kerja 4 hari seminggu. Saya tahu negara-negara yang boleh melaksanakan ini adalah kerana produktiviti pekerja mereka tu tinggi. Dan berbanding dengan Malaysia, kita belum sampai ke tahap produktiviti itu. Cuma itu yang timbul di kepala saya adalah apabila Cik Zahiri bertanyakan tentang memendekkan jumlah pekerjaan,
Bagaimana pula kita memantau produktiviti ini dalam konteks sektor awam? Kerana saya lihat juga tadi ada soalan daripada MPC. Produktiviti antara negeri-negeri pun tak sama. Bahkan ada negeri yang kelihatannya banyak perdagangan maju tetapi produktivitinya sebenarnya below national average. Dan itu memelikkan saya sedikitlah. Bagaimana sektor awam respon kepada produktiviti, melihat kepada prestasi yang berbeza-beza antara negeri-negeri. Sementara kita turun ke Terengganu ni nak tanya pandangan ataupun bagaimana mencerap produktiviti. Sebab nak minta kurang ni dia kena tally dengan produktiviti juga kan. Kalau tidak nanti kita kurangkan hari bekerja, kurang produktiviti, apa ertinya kepada rakyat sekalian? Tan Sri. Ya, terima kasih Tuan Syed. Memang dalam setiap organisasi, apabila sesebuah organisasi membayar kita, yang akan dinilai itu adalah dari segi produktiviti. Berapa banyak yang kita boleh hasilkan, berapa banyak fail yang boleh kita selesaikan. Memang ini antara cabaran dalam perkhidmatan awam. Memang betul, kalau dilihat setiap negeri ada sedikit perbezaan dari segi produktiviti. Begitu juga berlaku dalam jabatan-jabatan kerajaan. Mungkin di Putrajaya, seseorang pegawai di Jabatan Pengangkutan Jalan boleh menyelesaikan mungkin 50 fail satu hari. Tetapi di Terengganu mungkin dalam 30 fail sahaja. Itu yang perlu kita tutup kelompongan tersebut supaya produktiviti di mana berada sekalipun jabatan tersebut ianya sama. Mana setiap jabatan dari segi penyelesaian kepada fail-fail tersebut, kalau 50 di Putrajaya, seharusnya juga 50 di Terengganu dan 50 di Kuantan. Inilah antara cabaran yang perlu kita teliti dan pihak MPC sebenarnya sedang melihat perkara ini untuk memastikan dari segi produktiviti kita boleh setara walaupun kita berbeza geografi dan sebagainya. Dan satu perkara lagi adalah dari segi bagaimana kita nak meningkatkan lagi produktiviti. Memang kita tak boleh kalau daripada tahun 2000 kita selesaikan 50 fail, 2024 pun masih 50 fail. Kita perlu ada peningkatan dengan kita injekkan elemen AI, dengan kita injekkan elemen digitalisasi ini. Inilah yang perlu saya katakan dari awal, kita perlu ada perubahan, kita perlu melihat kepada penambahbaikan supaya kita tidak statik. Produktiviti mesti meningkat. Apabila produktiviti meningkat, mungkin cadangan untuk bekerja lebih pendek pun mungkin boleh kita pertimbangkan. Apa yang kita khawatirkan, apabila kita pendekkan hari bekerja ataupun masa bekerja, saya takut banyak fail yang tidak ataupun banyak proses kerja yang tidak dapat kita selesaikan nanti. Itu yang antara cabaran-cabaran yang perlu kita teliti dengan lebih saksama, dengan lebih mendalam supaya perkara ini tidak menjejaskan perkhidmatan yang kita berikan kepada rakyat. Terima kasih. Silakan kalau tuan-tuan ingin, ya sila. Dah mula laju ni. Dia biasa selalu hujung-hujung tu makin laju. Lepas tu susah nak berhenti kan? Inesha, fizik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri, saya Faridah binti Mat daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Jadi pertamanya saya sangat bersyukur diberi ruang untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri pada hari ini. Saya bercakap mungkin dalam konteks Kemas yang berbahagia Tan Sri. Dari sudut perjawatan di Kemas, kita di Kemas ni 1,700 adalah berstatus kontrak dan GSKT. Jadi dalam mungkin tak berlaku dekat negara lain, Tan Sri, bekerja daripada grade 19, 40 tahun pencen dengan grade 19. Ini berlaku dalam Kemas. 42 tahun guru-guru Kemas. Begitu juga pengambilannya adalah diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Mereka dilantik sekarang ni dengan grade S29 dan pencen pun dalam grade S29. Kenapa tidak diberi yang setaraf perjawatannya dengan peringkat
yang habis dalam skim diploma itu dalam grade 38. Itu critical case pada saya yang menjadi selalu pertanyaan dari sudut kalangan pejabat di kalangan kemas Tan Sri. Yang keduanya dari sudut, boleh saya lontarkan di sini dari sudut support system kepada pelaksanaan penjawat awam dalam konteks kemas ini dari sudut kemudahan. Contohnya transport kepada jabatan sangat kritikal. Kalau nak compare dengan mungkin kita berada di negeri ini, jauh dari sudut kemudahan-kemudahan itu sampai sebab kita difahamkan di peringkat induknya pembelian aset itu sangat limited. Jadi saya mohon supaya Yang Berbahagia Tan Sri melihat dalam konteks kemas ini terutamanya dari sudut perjawatan itu tadi juga. Kemas, ya. Kemas. Baik. Mungkin dalam dewan ni ramai kita menghantar anak-anak ke tabika kemas. Di Terengganu ni kita ada hampir 18,000 anak-anak kemas dengan hampir 900 kelas tabika kemas. Baik. Yang diuruskan oleh guru-guru tadi. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri. Okey, terima kasih puan yang bertanya tadi daripada Kemas negeri Terengganu. Dia perjawatan dalam Kemas ni dia unik sikitlah, ya. Dia unik sikit. Pertama kita kena lihat dari segi sejarah penubuhan dia dan beberapa perkara lagi yang perlu kita perhatikan, dan ianya memang berbeza dengan pengambilan yang lain. Namun demikian, kita di GPA memang ada exercise yang kita laksanakan berkaitan dengan guru-guru kemas ini. Sekian lama apabila telah mencapai satu tempoh perkhidmatan, kita akan jadikan mereka tetap. Tetapi kerana jumlahnya yang agak besar, berada di seluruh negara, dan portion untuk mereka mencukupi tempoh perkhidmatan juga memang agak lama sebelum diambil secara tetap. Jadi memang mengambil masa yang lama. Tapi sebenarnya insya-Allah perkara ini pun telah pun dibangkitkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi kepada saya untuk GPA melihat mencari satu kaedah bagaimana kita nak membantu guru-guru kemas ini. Sebenarnya guru kemas ni antara, bagi saya lah, antara mereka yang boleh dikatakan sebagai wira yang tidak didendangkan. Jasanya banyak, besar kepada anak bangsa daripada peringkat kanak-kanak lagi diberi pendidikan. Tapi itulah hakikat yang berlaku sekarang. InsyaAllah, Puan, perkara ini saya akan jadikan sebagai satu keutamaan saya di GPA untuk duduk bersama dengan pegawai daripada Kemas, dan KP pun kita sedang cari sekarang ni. Dah ada pun calon KP-nya yang kita menerajui Kemas, dan bila KP baru masuk aja nanti kita akan panggil untuk kita adakan satu libat urus. Bagaimana nak mencari satu penyelesaian yang tuntas. Dah lama dah pun perkara ini berlaku, dan macam Puan bagi tahu tadi, masuk dengan grade 29, pencen pun lagi dengan grade 29. Inilah antara perkara-perkara yang kita tambah baik dalam SSPA. Kita tak nak lagi ada satu pegawai tu masuk grade yang sama, pencen pun grade yang sama. InsyaAllah perkara ini saya akan jadikan satu keutamaan di GPA untuk mencari satu penyelesaian. Terima kasih. Ya, saya kongsi sedikit anekdot Tan Sri, kerana saya sebelum ini pernah menemu bual KPPA sebelumnya, agak lama dahulu. Saya timbulkan isu yang sama, masuk grade sekian, pencen grade sekian. Dan sama jawapan KPPA masa itu, dia kata ketua jabatan perlu ambil inisiatif. Berarti ini antara otonomi yang boleh ketua jabatan laksanakan untuk melihat, ya, dan mencadangkannya secara bottom up. Jadi itu makna konsisten lah. Saya tengok KPPA dulu, KPPA ni konsisten lah, jawapan itu masih kekal. Cuma Tan Sri sebutkan bahawa SSPA ni fasa 1 gaji.
Adakah kita sudah ada gambaran fasa 2 apa, fasa 3 apa? Boleh kongsi sikit Tan Sri. Apa fasa-fasa berikutnya? Ya, fasa 2 kita lebih kepada untuk pembangunan modal insan itu sendiri. Kemudian juga kita akan melihat kepada pembangunan bakat. Kita akan melihat perkara tersebut. Baik. Silakan tuan-tuan, masih lagi boleh manfaatkan. Kita dah berdiri ya. Sila. Boleh berkenalan sikit puan? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Zaitul dari Jabatan Akaunten Negara Negeri Terengganu. Ya. Saya ada 2 soalan. Ya. Yang pertama, pelaksanaan penilaian di dalam sistem Hermes melalui modul My Performance akan digunakan sepenuhnya bermula tahun 2025. Jadi, sejauh manakah ketetapan standard oleh JPA untuk memastikan ia dibuat secara adil dan saksama dan telus pada semua tahap penilaian untuk setiap pegawai. Soalan kedua, AI dan Robotic Process Automation RPA telah diketengahkan dalam perkhidmatan awam. Namun sejauh manakah tahap teknologi negara dan kesediaan perkhidmatan awam dalam mengimplementasikan kecanggihan teknologi ini? Kalau tengok keadaan sekarang ni, kebanyakan kementerian atau jabatan terlalu bergantung kepada vendor dalam pembangunan sistem dan ICT. Itu saja, terima kasih. Ya, 2 soalan. Hermes 2025 berdasarkan performance dan juga AI. Sila Tan Sri. Okey, terima kasih puan. Daripada mana? JPN. Jabatan Accountant. Okey, terima kasih. Berkaitan dengan sistem My Performance ya, untuk penilaian kepada penjawat awam, memang betul ianya akan dilaksanakan seawal bermula pada tahun 2025 nanti, di mana sistem yang kita wujudkan ini diyakini akan memberi keadilan kepada mereka-mereka yang dinilai. Tidak akan ada lagi elemen sebelum ini, kalau baik dengan bos, maka dia akan sentiasa dapat markah yang baik kerana penilaiannya lebih kepada KPI dan sebagainya. Jadi insya-Allah perkara ini kita akan laksanakan, dan penjelasan dan penerangan berkaitan dengan My Performance juga kita akan lakukan kepada semua mereka-mereka yang menjaga human resource di kementerian, jabatan dan organisasi masing-masing. Manakala berkaitan dengan AI dari segi kesediaan kita. Sebenarnya untuk kita melaksanakan sesuatu yang baru yang menjadi sasaran kepada semua negara dalam dunia ini, perkara pertama kita perlu lengkapkan modal insan kita. Pegawai kita perlu kita lengkapkan dulu dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu kita menghantar pegawai-pegawai untuk belajar tentang AI. Kita hantar pegawai ke negara-negara yang lebih advance dari segi penggunaan AI-nya, seperti di China, di India dan sebagainya. Ya. Saya difahamkan Naib Chancellor UMT juga sedang berada di Shenzhen, China, kerana melawat Huawei, antara organisasi yang terkedepan dalam AI ini. So bermakna kita perlu persiapkan dulu pegawai-pegawai kita dengan ilmu. Dan untuk penjawat awam, kalau nak kata kita dah bersedia ke belum, mungkin kita tidak ataupun belum bersedia 100% lagi. Kita sekarang dalam peringkat menghantar pegawai kita, memberi knowledge, memberi pembelajaran kepada pegawai kita sama ada di dalam dan luar negara. Intan, saya telah beri tugasan khas kepada pengarah Intan, Datuk Dr. Zabri, untuk memperbanyakkan kursus-kursus berkaitan dengan AI, kursus-kursus berkaitan dengan digitalisasi, mengikut peringkat kumpulan masing-masing. Ada yang kita berikan modul yang untuk kumpulan pelaksana, kumpulan PMP dan kumpulan pengurusan tertinggi pun perlu kita beri. Kerana jangan kumpulan pengurusan tertinggi jangan pandai sebut aja, tapi dia mesti tahu apa itu AI,
apa kelebihan AI, apa kekurangan AI, apa yang boleh kita manfaat kepada AI. Dia juga mesti faham. Jadi insya-Allah perkara ini kita laksanakan secara berfasa dan sentiasa dibuka pendaftarannya untuk berkursus di Intan. Jadi saya menyeru kepada penjawat-penjawat di Terengganu supaya memohon melalui jabatan masing-masing untuk mengikuti kursus berkaitan dengan AI mengikut kumpulan dan peringkat masing-masing. Terima kasih. Tan Sri, sebelum ni mungkin mereka sudah faham bila Tan Sri buat Jeraiwara Roadshow jelajah ini. Dalam jelajah kita sebelum ni, ketakutan pada AI itu timbul daripada soalan audien. Tapi nampak di sini dia tak penjawat awam Terengganu dia tak takut. Dia kata bila nak pakai saja. Nampak lebih berani ni di Terengganu. Dia kata please do it quicker. Sebelum ni negeri lain semua dia kata apa jadi kami, adakah kami akan diganti dengan AI? Apa jaminannya Tan Sri? Tidak akan tak terjejas penjawat awam ni dengan AI ni? Ya, sebenarnya dengan penggunaan AI ni dia tidak 100% menjejaskan kedudukan kita sebagai penjawat awam. Ya. Cuma ia lebih mempercepatkan proses kerja kita, mempermudahkan proses kerja, kerana dengan bantuan AI kita boleh mendapatkan maklumat dengan sekejap, dengan sekelip mata. Cuma mungkin ada sedikit berlaku di mana keperluan kepada tenaga manusia mungkin tidak diperlukan apabila menggunakan AI. Tapi sebagai penjawat awam, insya-Allah jika tidak kerana isu tata tertib yang boleh dibuang kerja, saudara-saudari, bukan senang untuk dibuang kerja. Kerana kerja tak ada. Kita akan letakkan saudara-saudari di tempat-tempat yang lebih sesuai dengan keperluan semasa. Jadi isu kerana AI kita dibuang kerja itu tidak ada dalam perkara ini. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin nasihatnya untuk kekal relevan, gunalah AI. Jadi bukan sekadar takut tetapi sebaliknya menggunakan AI untuk meningkatkan produktiviti. Silakan kalau ada masih yang ingin berinteraksi, bertanyakan kepada Tan Sri. Itu bergerak menuju ke mikrofon ke? Oh, tenang sekali tuan. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik daripada JP Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Terima kasih kepada yang Tan Sri KPPA sudi hadir ke Terengganu untuk bersama pegawai penjawat awam. Kedua, tahniah kepada KPPA kerana sanggup melepaskan kenaikan gaji yang pertama. Okey, saya nak cuba bawa isu yang lebih luas sedikit. Berdasarkan sejarah lampau, kita ada pengalaman tentang isu MDB, di mana isu MDB itu kita tak boleh nafikan ada penjawat awam yang peringkat tertinggi seperti sebagai pemudah cara untuk buat benda itulah, untuk buat apa MDB itu. Kalau kita ingat bekas KPP apa ketua pengarah perkhidmatan apa ni yang pembendaraan Tan Sri Irwan Seriga kan. Jadi andai kata kalau kita ada penjawat yang betul-betul berpegang pada prinsip, tegas dalam menjalankan tugas, tidak ada kompromi dalam membuat unsur-unsur rasuah, saya yakin dan percaya negara kita ini tidak akan terjerumus ke lembah yang sebelum ini yang telah berlaku. Jadi kalau kita tengok rekod 1MDB ni penyelewengan dia hampir mencecah lebih 25 bilion. Kalau kita tengok untuk kenaikan gaji ini mengikut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita unjurkan hingga 10 bilion untuk bajet kenaikan gaji ini. Andai katalah tanpa penyelewengan 1MDB, sudah lama kita boleh mengangkat taraf gaji perkhidmatan awam dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Okey, saya berhenti setakat itu untuk mendapat komen daripada KPPA untuk tentang penjawat awam kita yang peringkat atas ini, macam mana supaya standard mereka suatu masa nanti di masa depan dia tidak kompromi dengan benda-benda yang merosakkan ekonomi ini. Kalau kita tengok yang dulu, dia lebih kepada mengikut haluan politik yang melampau, sedangkan politik ni datang dan pergi. Yang kekal penjawat awam sebagai tunjang dan benteng kepada negara. Okey, soalan saya yang kedua berkenaan
isu kalau kita tengok yang viral sekarang banyak menghentam kerajaan semasa. Government of the day sekarang banyak menghadapi situasi viral ataupun komen-komen yang jelek terhadap kerajaan. Dari segi KPPA sendiri, macam mana kita nak mendisplaykan atau tindakan-tindakan yang sewajarnya kepada penjawat-penjawat awam yang melulu ataupun percaya kepada fitnah adu domba ni. Itu sudah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saudara yang memberi pandangan dan juga pertanyaan tadi ya. Dia sebenarnya apabila kita bercakap tentang integriti tata kelola ni, dia tidak ada beza antara pimpinan dan juga mereka yang di bawah, di dalam kumpulan yang lebih rendah. Semuanya perlu mengamalkan satu sikap bahawa benda yang tidak boleh kita lakukan berdasarkan peraturan tetap tidak boleh kita laksanakan. Kita perlu berpegang kepada semua peraturan dan juga kaedah yang telah digariskan berkaitan dengan isu yang berkaitan. Memang isu integriti dan tata kelola ini sudah lama diperbincangkan, tidak pernah selesai. Saban hari kita melihat ramai penjawat awam yang terlibat dalam persoalan ini. Yang paling penting pada saya sebagai penjawat awam, kita mestilah sentiasa berpegang kepada prinsip bahawa apa yang kita laksanakan itu mengikut peraturan yang telah digariskan. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dan kita sebagai penjawat awam, tidak ada pun yang tertulis bahawa kita mesti mengikut apa ni telunjuk ahli politik. Yang kita diminta adalah untuk kita serve government of the day. Maknanya serve the government of the day adalah kita melaksanakan apa yang digariskan berdasarkan polisi yang ditetapkan pada hari ini dan mematuhi peraturan yang telah digariskan, sama ada peraturan berkaitan dengan kewangan, peraturan berkaitan dengan tata tertib dan sebagainya. Dan soalan kedua berkaitan dengan isu penjawat awam yang menghantam kerajaan sekarang ni. Sebenarnya dari segi peraturan tata tertib dah ada pun. Penjawat awam tidak boleh memberi pernyataan dalam apa jua media, sama ada melalui media sosial ataupun media awam yang against dengan dasar kerajaan. Dan tindakan tata tertib boleh diambil. Yang terbaru telah ada kita ambil tindakan tata tertib kerana seorang pegawai ini keluar dalam TikTok menghantam perkhidmatan awam yang lain. Kan ini tidak boleh. Jadi sedang kita ambil tindakan tata tertib berkaitan perkara ini. Jadi nasihat saya kepada penjawat awam, tidak perlulah kita untuk keluar di dalam media sosial untuk menghentam kerajaan. Kerana kita adalah penjawat awam. Kita mesti serve government of the day. Kita mesti loyal to the government of the day. Dan kita yang paling penting adalah kita perlu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Itu sebenarnya tugas kita apabila kita dilantik sebagai pegawai perkhidmatan awam. Terima kasih. Ya, Tan Sri, inilah antara elemen yang paling saya raikan dalam SSPA ini, kerana saya sebutkan tadi bahawa apabila pertanggungjawapan itu dibesarkan, diletakkan di atas bahu ketua jabatan, maka di situ kita mengharapkan benar-benar ada keberanian untuk sekaligus menyekat segala bentuk tekanan dari luar. Dan ini sangat saya hargai sebagai rakyat kerana kita melihat nombor-nombornya dan ketegasan kerajaan semasa di dalam menangani ketirisan yang ada ini tentu akan ada implikasinya kepada indeks untuk tahun-tahun mendatang. Jadi itu saya rasa harus kita hargai. Ada setengah pihak yang mengatakan nombor-nombor ekonomi yang semakin tumbuh baik semasa ini adalah sentuhan Madanomics ataupun Anuanomics. Saya tidak sampai ke situ. Saya kata logiknya pada hemat saya mudah. Apabila ada kebocoran dan kebocoran itu ditutup, secara naturalnya nombornya akan bertambah baik. Kalau ia boleh berpanjangan, maka di situ mungkin ada sentuhan yang majis. Tetapi selama mana kita mula menutup lubang-lubang kebocoran yang ada, maka the number will naturally improve. Dan kerana itu saya rasa we are doing the right thing buat masa ini
tanpa perlu kita menyatakan dokongan-dokongan kepada politik partisan. Sekali lagi tuan-tuan, saya menyebut ini penutupnya, ini kerana ketika mana negara berdepan dengan krisis, saya dapati kita masih boleh bertahan, dan saya rasa kuncinya adalah penjawat awam. Meskipun di sana sini ada kritik dan ada ruang untuk kita tambah baik, saya sebagai rakyat juga harus berterima kasih kepada tuan-tuan kerana komitmen di pelbagai peringkat itu yang menyebabkan kita masih stay afloat, dan pada hari ini kelihatan nombornya semakin baik. Bagi pihak rakyat, saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan kepada penganjur saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana bersama-sama di dalam sesi perjumpaan ini. Saya mohon maaf di sana sini kalau ada keterlanjuran bicara. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.